Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Oh, seperti mana aku jangkakan, every news yang dikeluarkan oleh Sabah FC adalah berdasarkan office hour. Dan sekali lagi pada hari ini, satu news confirm lah, deal done telah dikongsikan oleh Facebook page Sabah FC di mana mereka telah mendapatkan atau menandatangani satu pemain. Ini berdarah kecukan Filipina dan juga Finnish ataupun Finland, iaitu Oskari Johannes Arvielo Kekkonen. Kekkonen lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia ni citizenship dia adalah Philippines, di mana pengalaman dia, kita mau cerita pengalaman dia dulu. Sekarang ni aktif beraksi di International Team Philippines. Dan dia pendahulunya adalah merupakan beraksi di Liga 1 Thailand bersama klub Lampun Warriors. So aku rasa aku menganggarkan video ni hari ni mungkin ada 2 atau 3 video yang aku keluarkan secara back to back, tapi ni again depends on berapa banyak perkongsian yang dikeluarkan oleh Facebook page Sabah FC lah mengenai new signing. Dan actually ada satu rakan kita telah memberi komen di mana dia ada bagi list nama-nama pemain yang mungkin akan diambil oleh Sabah FC. Antaranya beliau ni memang ada di dalam nama senarai tersebut. So aku memang terkejut lah macam mana dia boleh dapat list tu. Aku nak akan reveal siapa orang tu. Kamu boleh tengok komen dia di previous video ni, pasal aku nak mau get him into any trouble lah dengan berkongsi semua benda-benda tu. Antara benda, sebelum aku bercerita mengenai beliau lah, aku mau cerita sikit lagi. Antara benda pengambilan dia ni, aku tengok macam ada twist sedikit yang mungkin akan dilakukan oleh Sabah FC. Pasal dia ni beraksi di central midfield, dia punya main position. Dia juga boleh beraksi di defensive midfield ataupun di attacking midfield. So basically dia adalah satu player yang boleh mengemudi di bahagian tengah. So adakah dia ni akan digunakan selaku central ataupun defensive midfield? Pasal kalau dari perkongsian video aku sebelum ni, ada 2 pemain daripada immigration yang aku katakan boleh berada di position tersebut. So adakah kita menambah kedalaman di bahagian defensive midfield ataupun menetapkan dia selaku attacking midfield di central midfield? Persoalannya, adakah Duje Ljubic akan terus bersama Sabah FC pada musim ni hasil daripada pengumuman Oskari Kekkonen ni. So itu yang aku fikirkan lah sewaktu aku lihat dia punya announcement ni. Okay, kita bercerita sedikit. Apa yang aku faham sekarang ni, pengambilan beliau ni adalah merupakan pengisian kuota import ASEAN. Yang kalau ikut perkongsian aku sebelum ni juga hanya boleh satu player saja yang mengisi slot tersebut. So maksudnya bahagian tu telah diisi lah, defensive midfield, lebih kurang macam tu. Antara benda-benda menarik lagi hasil pencarian aku, dia ni adalah merupakan satu pemain yang berpengalaman, again beraksi di Thailand dan juga beraksi di international team bersama Filipina. Dan dia ni boleh dikatakan selaku engine di bahagian midfield yang mengatur serangan dan juga mengukuhkan transisi permainan. Dia juga memiliki gaya hantaran yang cukup bagus, baik jauh ataupun pendek, yang again lah yang beliau dapat daripada pengalaman beliau. Pasal dia ni pun pernah beraksi di Finland juga. So basically dia pernah beraksi di Finland, di Thailand dan juga international team bersama Filipina. So kalau dari segi pengalaman, dia ni berumur 26 tahun. So kalau aku bercerita mengenai pengalaman, dia ni memang cukup bagus lah. Pengalaman dia berada di certain area dan juga pentas yang aku berikan tertinggi international team beliau. Dikatakan juga fizikal dia pun cukup bagus. Sekali lagi kerana beraksi di tempat-tempat tersebut yang memang sesuai untuk digunakan di saingan bola sepak tempatan kita ni. Dan seterusnya yang aku lihat di sini adalah, of course, dia adalah merupakan satu pengambilan yang cukup logik untuk mengukuhkan, memperkuatkan kedalaman skuad kita dan boleh diletakkan sebagai pemain yang kita boleh sandarkan lah untuk bahagian Sabah FC, especially di bahagian tengah. Dan seterusnya juga aku nampak satu benda lagi di sini. Kenapa ada a few player kita keluarkan, contoh macam Gary Steven Robert, adalah untuk mengambil pemain yang fitness dia
proven yang boleh sentiasa diguna pakai. Maksudnya kita telah membuang satu pemain yang jarang sekali kita boleh pakai oleh kerana kecederaan yang berulang-ulang. So kalau tengok dari segi history dia ni, dari segi kecederaan setakat pencarian aku memang ada a few lah, iaitu ankle injury dan juga ankle problem. So tapi alamak, kejap skrin aku blank pula. Tapi cuma ianya berlaku pada tahun 2023-2022 lah. Selepas itu tidak ada direkodkan sebarang injury terhadap beliau ni. So ini adalah merupakan satu dan juga dia boleh katakan as a decorative player. Ada beberapa piala yang telah beliau memenangi. So again lah, berketinggian 174. Memang aku katakan tadi dia punya physical dia cukup bagus untuk berada di saingan Liga Super ni. So okay guys, itu adalah perkongsian secara ringkas untuk pengambilan terbaru deal done daripada Sabah FC. Sekali lagi Oskari Kokkanen, aku telah menceritakan kamu di mana beliau beraksi, pengalaman beliau, impact beliau untuk Sabah FC. Persoalan seterusnya, adakah kamu rasa dia adalah pengganti Duje Ljubic untuk bahagian tengah Sabah FC, dan adakah anda merasakan Duje Ljubic tidak akan bersama Sabah FC lagi? Letakkan pendapat anda di dalam komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya sekiranya ada lagi pengumuman yang lain-lain. Okay guys, untuk maklumat lebih mengenai pemain ni, kamu boleh follow aku punya Facebook page. Nanti aku letak dia punya link di bawah. Di sana aku dah ceritakan mengenai sedikit latar belakang dan juga kepentingan beliau bersama Sabah FC. Okay, Assalamualaikum.